Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Hari Buah Pinggang Sedunia yang telah menjemput saya hari ini, dan terima kasih kepada Persatuan Nefrologi, Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya mewakili Persatuan Pelik Perubatan Malaysia. Jangan lupa kita ada mengadakan satu laman web namanya www.mybuahpinggang.com. Jangan lupa layari ya. Yang ini ada banyak maklumat tentang buah pinggang ya, dan penyakit buah pinggang dan macam-macam lah di situ. Yang pentingnya dia berfakta ya, bukan mitos. Jadi pagi ni saya nak bercerita tentang fakta dan mitos buah pinggang, penyakit buah pinggang. Jadi saya nak ambil 5 fakta, lepas tu saya akan ambil 5 mitos. Okey, kita mulakan dengan fakta ya. Nombor 1 fakta, kita jangan lupa yang penyakit buah pinggang ada mempunyai prevalence 15.5% daripada penduduk Malaysia, daripada semua penduduk Malaysia ni. Jadi jumlah masyarakat kita yang ada penyakit buah pinggang telah bertambah daripada dulu, beberapa tahun dulu hanya 9%, sekarang dah jadi 15.5%. Sangat tinggi. Ya, itu fakta yang membimbangkan ya. Tak tahulah nanti dia akan naik lagi ya. Kita jangka dia akan naik lagi di tahun-tahun yang akan datang ya. Fakta yang kedua, tahun 2018 lebih daripada 8,000 pesakit baru penyakit kronik buah pinggang terpaksa menjalani rawatan, memulakan rawatan dialisis ya. Jadi itu saban tahun ya kita dapat banyak pesakit baru. Ketiga, golongan muda tidak terkecuali daripada penyakit buah pinggang, termasuk juga kanak-kanak. Jadi jangan sangka ini penyakit orang tua saja. Sekarang golongan muda juga ada penyakit buah pinggang ini ya. Nombor 4, penyakit buah pinggang ni adalah pembunuh senyap ya. Dia ada 5 tahap, 1 sampai 5 ya. Yang pentingnya pencegahannya sangat penting ya. Tahap 5 tu dah mungkin memerlukan rawatan dialisis. Jadi hati-hati, sebab tu kita perlu menjalani ujian saringan. Ini sangat penting ya. Kelima, punca pesakit-pesakit buah pinggang menjalani rawatan dialisis di Malaysia adalah kencing manis, dan ianya adalah antara yang tertinggi di dunia. Statistik kita ni ya. Malaysia boleh ya, tapi bukannya patutnya kita boleh, bukan yang inilah, tapi kita dah menunjukkan kepada dunia kita boleh. Jadi kita nak pastikan statistik ini tidak kekal di situ. Okey, itu antara faktanya. Antara mitos yang 5 yang saya nak kupas hari ni, ini yang paling orang suka dengar nombor 1 ni banyak sangat bermain di masyarakat kita, iaitu orang ingat ubat lah merosakkan buah pinggang ya. Ubat-ubat yang doktor bagi itu jangan percaya langsung. Ini adalah helah juru-jual yang nak jual produk kepada anda. Okey, ubat tidak merosakkan buah pinggang. Kalau ubat tu merosakkan buah pinggang, kenapa pula kita nak bagi anda ubat? Kami doktor, kami sayang sangat kepada anda, kami nak yang terbaik sekali untuk anda. Tak adalah ubat tu merosakkan buah pinggang. Sebenarnya yang merosakkan buah pinggang adalah penyakit anda tu sendiri. Saya bagi contoh ya, kencing manis, darah tinggi, kalau tidak kawal tahapnya, dia akan merosakkan buah pinggang. Dia akan rosakkan penapis dalam buah pinggang tu, dan lama-lama dia akan hilang fungsinya dan rosak ya, rosak sampai tahap 5 lah ya. Kalau anda tidak jaga penyakit-penyakit itu dengan baik. Okey, ubat-ubat tu semua, ya mungkin bila fungsi buah pinggang anda semakin teruk, ubat-ubat tu kita perlu tukar-tukar sikit, sebab setengah ubat tidak sesuai lagi bila anda dah rosak buah pinggang. Maksudnya, okey, saya bagi contoh ya, adalah antara ubat yang bila buah pinggang anda rosak, dia tidak lagi dicernakan oleh buah pinggang. Jadi kita tukar, mungkin ubat-ubat seperti metformin ke apa, itu semua kita tukarkan kepada insulin. Bukan sebab ubat tu merosakkan buah pinggang, sebab buah pinggang dah rosak. Jadi tapi kan saya beritahu ya, bila buah pinggang anda rosak, sebenarnya kadar gula anda bukan tiba-tiba lah, dia jadi rendah. Sebab dalam badan anda, insulin tu tidak dicernakan. Jadi insulin dalam badan anda berada dalam badan anda lebih lama, jadi anda punya gula rendah. Anda ingat anda punya gula baik, rupanya buah pinggang anda dah rosak. Jadi tak semestinya tiba-tiba gula anda tu dah jadi terkawal, tiba-tiba anda ingat anda punya kencing manis baik, padahal kemungkinan buah pinggang anda rosak. Jadi hati-hati di situ. Jadi apa yang saya cakap, ubat yang kita bagi tu tidak merosakkan buah pinggang. Jika anda
dipantau dan pergi ujian berkala yang disediakan di klinik-klinik. Bukan kepada jumpa doktor yang tidak memantau kesihatan anda, itu tak boleh. Okey, nombor dua, produk-produk yang ada di luar sana, suplemen dan sebagainya, tidak bukan rawatan buah pinggang. Itu sebenarnya apa yang anda beli di luar sana, kita tahu ia tiada kajian yang untuk rawatan. Kalaulah produk-produk suplemen ni elok untuk buah pinggang, dah lama saya guna benda tu. Dah lama kita letak dalam klinik, sakit saya datang saya bagi. Dah lama dah saya punya kerja kurang. Saya pun nak juga kerja kurang. Kami dan rakan-rakan suka sangat kalau kerja kami kurang. Tapi kami punya kerja makin banyak. Sakit pun makin ramai. Kenapa itu? Jadi sebabnya suplemen dan produk-produk itu membuatkan fungsi buah pinggang, membebankan lagi buah pinggang itu dengan buah pinggang tu bekerja keras. Kenapa kita nak buah pinggang fungsi dah rosak, kita nak bagi lagi kerja-kerja keras untuk buah pinggang tu dan mendatangkan masalah. Okey, nombor 3 adalah minum air banyak boleh merosakkan buah pinggang. Tidak sebenarnya, sebab bila anda telah produk, banyak mana anda air minum pun produk tu akan duduk dalam badan anda dan akan juga masuk buah pinggang, anda akan juga merosakkan buah pinggang. So minum air banyak mana bila anda ambil produk tu tak ada kena-mengena sama ada air benda tu jadi flush ke apa ke, itu tak ada isu. Jadi tapi saya ingatkan jangan minum air banyak-banyak, sebab kalau anda minum air banyak macam 8 liter, 9 liter dan sebagainya, anda boleh sawan dan anda boleh koma. Risiko tu tinggi. Jangan, tak perlu minum air banyak dalam. Kalau anda sihat, macam biasa je lah minum 8 gelas sehari, dan bila anda haus, anda minum. Okay. So yang ketiganya, ada orang cakap jangan makan ayam, mengelakkan penyakit buah pinggang. Takkanlah anda sihat pun anda tak nak makan ayam. Bila anda sihat, tak ada masalah makan protein, ayam, telur, tak ada masalah. So apa yang anda dengar itu adalah mitos. Tapi kalau anda ada tahap buah pinggang tahap akhir ataupun tahap 4 sebelum anda mula dialisis, mungkin doktor akan sarankan tahap 4, 5 macam tu, ataupun lebih kurang 3, 4, 5 lah macam tu. Ini bincang dengan doktor anda. Kemungkinan besar anda akan diberitahu, kemungkinan besar, bukan semua orang anda kena kurangkan pengambilan protein supaya buah pinggang anda tidak terbeban. Itu saja. Bukannya daripada awal sejak anda lahir anda tak makan ayam. Itu tak pernah lah saya dengar lah benda tu. Takkanlah kita tak makan protein pula. Kecuali of course anda ada vegetarian lah, anda tak makan daging. Okay. So yang nombor 4 adalah dialisis. Dialisis tak boleh berhenti. Dialisis kalau dah start memanglah tak boleh berhenti. Tapi kronik. Tapi kalau anda penyakit ada acute, buah pinggang anda rosak tiba-tiba disebabkan oleh sesuatu. Sebagai contohnya, badan anda kena jangkit kuman, anda diserang kegagalan buah pinggang secara acute atau terjadi tiba-tiba. Kalau macam tu, bila anda dirawat anda punya jangkitan kuman tu, insya-Allah buah pinggang tu akan baik sikit. Dan mungkin mula masa tu anda di ICU, anda tenatkan, anda mulakan dialisis, lepas tu anda mungkin tak perlu dialisis, tapi tak semestinya anda terus boleh baik terus dan tidak dipantau. Anda perlu dipantau secara seumur hidup, sebab bila dia ada kegagalan akut begitu, dia ada risiko kegagalan kronik di masa hadapan. Jadi bukan bergantung pada tahap apa jenis penyakit buah pinggang anda. Kalau kronik, kalau anda dah mula, kita dah tahu anda penyakit tu kronik dan anda dah mula dialisis, dia tidak mungkin anda nak pusing balik. Agak sukar lah. Tapi kalau nak benda tu boleh berlaku, cuma janganlah anda buat keputusan tu sesuka hati, sebab kalau anda buat sesuka hati, itu akan meragut nyawa. Jangan percaya apa-apa jurujual lah, buah inilah, buah itu, semua tak betul. Jangan anda ambil mudah perkara ni, sebab kalau anda makan buah-buah tu semua akan lagi rosakkan nyawa anda. Okey, nombor 5, bacaan buah pinggang pula. Ada orang cakap jurujual tu boleh baik daripada A sampai B. Itu tak betul semua. Bacaan buah pinggang kalau boleh naik tu macam tu disebabkan oleh dia adalah acute. Jadi stage 3, 4, 5, 6 dia tak boleh tukar-tukar macam tu. Dan mengarut dah kalau jurujual cakap macam tu, anda confirm dia menipu anda dengan bacaan-bacaan semua. Tak semestinya bacaan 300 sama dengan orang tu bacaan 400. Jadi apa yang anda dengar yang jual cakap ini baik daripada 400, 300, jangan percaya. Itu semua auta lah. Itu semua mitos lah saya kata. Okey, itu dah 5. So jadi saya nak berhenti di sini. Saya nak ingatkan lagi semua, cara untuk mengelak sakit penyakit buah pinggang adalah gaya hidup sihat. Kalau anda ada penyakit, kawal penyakit anda. Dan pada penghujung ni saya nak ingatkan anda semua tolong sign up untuk vaksinasi di MySejahtera, sebab anda bila ada penyakit buah pinggang, anda berisiko untuk sign dekat sini anda berisiko
berisiko untuk mendapat jangkitan COVID ya, dan bila anda dapat jangkitan COVID kemungkinan anda ada komplikasi dan ternak. Jadi jangan lupa sign Maha Sejahtera, bekas anda semua penyakit kronik adalah di dalam fasa kedua. Lindungi diri, lindungi semua, hidup sejahtera. InsyaAllah saya doakan kepada semua pesakit saya. Terima kasih.